Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, seperti biasa dalam lingkungan 2.30, 2.30 kita bersiaran di FB Live saya untuk santai petang sempena dengan Ramadan, sepanjang Ramadan ini insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, seperti biasa kita mulakan juga dengan baca Al-Quran, satu surah, mudah-mudahan kita mendapat pahala. Hari ini kita baca Qul huwallah lah, senang sikit. Pendek ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Dapat juga kita baca ya, surah Al-Ikhlas. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Saya kalau pakai spek ni kelabu, tak pakai spek lagi terang-derang, nampak daripada jauh tulisannya. Tuan-tuan, terima kasih kepada Raja Azizah Maimun Ibrahim, Nur Alia Umairah Azizah, Syamsiah Samsudin, Mawar Edi Jun Ramli yang telah pun masuk bertalu-talu pada petang ini. Ya, ini memang menunggu saya kuliah saya ke apa ke? Kan, saya buka aja masuk bertalu-talu. Terima kasihlah kan, insya-Allah. Ana Daule, terima kasih Madam Ifa, Bib Azmi, terima kasih, alhamdulillah. Rockefeller Ayanan dari Singapura, terima kasih. Azizah Razak, Dinani Nani, Rohizah Izzah, saya jawab semua sekali lah atas salam-salam yang tuan-tuan berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan? Ingat lagu banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Ada juga lagu Assalamualaikum, salam hamba, hulur tanda ingatan. Ada juga lagu P. Ramlee dengan Saloma kan. Tanya hamba, waalaikumsalam, jawab hamba, lapang rasa di hati tak terkira. Kalau sudah berjumpa, hilanglah rasa rindu, oh asmara, peliharalah. Itu lagu Ramlee tentang Assalamualaikum. Saya jawab sajalah. Umairah, ya suka dengar ceramah Ustaz Kazim. Assalamualaikum. Duka pun duka lah. Nasarudi di UKA duka. duka nestapa lah. Daripada Duke jadi duka. Idaman sedap idaman. Idaman Tommy nak tarjok. Okay. Nur Hayati Awang, terima kasih. Rosmawati Osman, ceria Ustaz ya. Ceria, pakai baju Melayu. Raya tak boleh pakai kan, pakai hari biasa je lah. Raya pun tak ada makna kan, tak boleh balik kampung. Bim Azmi, sedap suara Duke. Puan Raina, terima kasih. Lisak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum. Putus-putus di sini. Fin Ajlah, dia kata siaran tak cantik. Fiza Bakri, terima kasih. 795 lagi, 215 orang lagi, 205 orang lagi untuk kita memulakan
lagu Dara pujaan. Wahai gadis, wahai Dara, kau manis jelita, senyumanmu selalu menggoda, hatiku selalu terlupa tuan memandangmu setiap hari. Engkaulah yang ku puja-puja, jadi impian di waktu malam. Aku duduk termenung kesepian, terkenang Dara pujaan. Okey, Ten Agro, ustaz hebat dan berprinsip. Tak adalah, okey, tak ada prinsip-prinsip pun. Kalau ialah cakap je lah. Zarlina Liana, sambil menjahit baju, saya tengok ceramah ustaz. Ambo, cerita menjahit baju tu kan cerita Cikgu Ros. Alah, Abang Ramli ni orang nak beli, tak nak jual. Abang Ramli nyanyi sedap sangat. Boleh tak Abang Ramli nyanyikan satu lagu? Nanti Abang Ramli tutupkan tingkap dulu ya. Ke malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam, murni sungguh ciptaan Tuhan, bulan bintang lampu alam. Andai kata insan menyepi, bulan tidak berseri. Muhammad Azmi, Waalaikumsalam, Ustaz kata Mikari Kuah Laksa. Mikari Kuah Laksa. Ya kucing. Ya kucing. Okey. Awak nak dengar lagu. Oi, dah cukup 1,000. Cukup 1,000, kita tinggalkan sekejap. Nota pula komen-komen ni. Hari ni kita nak belajar tentang ujub. Ujub. Apa makna ujub? Hairan pada diri sendiri, merasa bangga pada diri sendiri, dalam dia buat amalan, dalam dia berada harta, dalam rupa parah dan sebagainya. Dia rasa, dia perasan dia lagi baik daripada orang. Dia heran pada diri dia sendiri. Ini namanya apa? Ujub. Orang Melayu ambil ajaib. Ajaib tu berasal daripada perkataan ujub itulah. Ujub tu ialah perasantan. Ujub itu ialah perasan. Ujub itu ialah satu perasaan yang merasakan dalam diri dia lebih daripada orang lain. Itu dipanggil apa? Dipanggil ujub. Ni kita dalam bulan Ramadan tak pernah tinggal sembahyang tarawih. Kadang-kadang dalam diri kita duk rasa. Kita duk rasa tau, aku tiap-tiap malam datang. Haji Dolah tak datang malam ni. Haji Bidin pun tak datang. Aku juga yang tak pernah miss. Ujub. Kak Leha dah tadarus berapa? Dah 18 juzuk. Dalam hati duk cakap, aku 18 juzuk. Si Normah tu baru 8. Tak apanya dia buat. Si Gayah langsung tak baca. Mawar Edi baru 4 kata dia. Siti Arija Wardati entahlah sibuk berniaga barang emas, dah 2 juzuk gamaknya. Aku 18, sibuk-sibuk aku pun 18 juga. Itu nama dia ujub. Allah Ta'ala sebut benda ini dalam Quran surah At-Taubah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siti Arija Wardati dah masuk, baru saja sebut nama dia. Allah Ta'ala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma hunainin idh a'jabatskum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan pada peperangan Hunain, ketika kamu berbangga-bangga dengan bilangan kamu yang ramai, namun bilangan banyak itu tidak menolong kamu barang sedikit pun. Allah cerita balik tentang di dalam peperangan Hunain, orang Islam jumlahnya ramai, maka adalah perasaan bangga di kalangan umat Islam tadi yang mengatakan bahawa kita ramai, boleh menang punya. Maka tuan-tuan, Allah kata jumlah yang banyak itu belum tentu membantu kamu walaupun sedikit. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah pada hari ini, petang ini,
yang kita bawakan rancangan daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia, untuk sama-sama kita nak buat korban ke, sama-sama kita nak sedekah ke, nak bantu fakir miskin ke, tuan-tuan boleh layari Facebook Yayasan Budi Ihsan. Begitu juga tuan-tuan boleh tengok dalam laman web mereka, ataupun hubungi nombor yang tertera yang di bawah kita tu. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Okey, baik, terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia atas bawaannya rancangan kita setiap petang ni, tuan-tuan. Baik, Nabi SAW menyebutkan tentang bahaya ujub, salasun muhlikatun. Siti Arija Wardati, Pak Suli Ramli, Fadli Maksya, ikut saya baca. Salasun muhlikatun, syuhun muta'un, ikut. Wahawan muttaba'un, wa'ijabu al-mar'i binafsih. Ulang balik. Salasun, Puan Jamilah baca cantik baju ustaz, hantarlah lagi. Ini baju orang bagi. Saya kain orang bagi, tempah saya lah. Jadi kalau tuan-tuan bagi dekat saya kain setempah, saya pakai. Setulis nama sini, sumbangan Jamaliah Bacok. Kan? Barulah seronok saya pakai kan. Tiap-tiap hari baju tak sama, sebab macam-macam orang bagi kan. Kan seronok. Ulang balik. Fadli Maksyah ulang balik. Wasli Majidi ulang balik. Siti Arija Wardati ulang balik. Salasun muhlikatun, syuhun muta'an, wahawan muttaba'un, wa'i'jabul mar'i binafsih. 3 perkara yang merosakkan kita, 3 perkara yang menghancurkan kita. Pertama, kedekut yang diikut. Kedekut, kemudian dia taat pula dengan kedekut tu. Memang tak nak bagi ke orang, memang kedekut sungguh, dia taat pula dengan kedekut tu. Dalam hati dia duk bisik, jangan bagi. Memang tak bagi sungguh. Bukan tak ada duit, bukan tak ada harta, bukan tak ada benda, memang tak nak bagi. Cuba kita kira tengok, dalam bulan Ramadan ni berapa sen dah kita sedekah? Ustaz Alip Syukri, berapa sen dah sedekah bulan Ramadan ni? Ustaz Alip tersenyum, tersengguk-sengguk depan saya ni. Tersengguk tu setuju ke ngantuk tak tahulah Alip Syukri ni, tuan-tuan. Ni saya tanya dia, berapa sen dah sedekah sepanjang bulan Ramadan, tuan-tuan? Jangan lupa kita duduk dalam bulan puasa ni. Boleh sedekah lah. Bagi tengok orang rajin semayang, bagi kemprekat kat dia. Tengok mangah ni rajin semayang di surau, hadiah telekung, bukannya mahal telekung tu, sedekah ya. Boleh bawa semayang, sepanjang dia semayang guna telekung kita, dapat pahala kita. Tengok budak ni rajin ke masjid, kepiah pula, Allah beli baru kepiah kat dia. Kita tengok satu orang susah hidup dia, sedekah pada dia, insya-Allah Tuhan gantikan dengan rezeki yang lain. Yang kedua, wahawan muttaba'un, nafsu yang diikuti. Nafsu yang diikuti. Dia tengok satu perempuan, aku nak raba perempuan ni. Dia pergi ikut dia raba. Tengok satu hal, dia ikut. Perempuan ni kalau aku raba boleh ni. Dia pergi raba sungguh. Ni binasa. Kalau dia tengok saja tak apa lagi. Dia tengok dia diam, tak apa lagi. Masalah dia mengikut hawa nafsu. Sebab tu kena kawal hawa nafsu. Bulan Ramadan ni bulan untuk menjadikan kita mengawal hawa nafsu. Dia mematikan nafsu. Kalau tidak, nafsu ni subuh. Asyik nak. Datang bulan puasa ni. Sebab tu kadang-kadang kita
kita nak buka puasa ni ala kadar je lah. Tambah nak pergi pasar Ramadan, beratur panjang jela tak payah. Lama-lama tutup pasar Ramadan tu, siapa nak pergi? Tu panjang jela macam tu. Orang pun fed up balik. Balik di rumah, masak ala kadar lah ustaz. Kalau tengok semua nak, tapi dah balik ke rumah, masak apa kadar lah ustaz, senang. Maka selamatlah dia. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih. Orang yang merasa hairan dengan diri dia sendiri, dia kagum dengan dia sendiri. Muammar Gaddafi, lagu Ramli satu dia. Lagu apa? Oh Mas Ayu, Fatimah nan Ayu. Tapi lagu Ramli saya suka lagu ni. Lagu apa? Lagu Dalam Air. Bila aku terpandang wajah puan nan girang, aku dapat bayangkan itu satu jawapan. Tapi bila kau tiada, aku rasa terharu. Aku cari wajahmu di air yang sedang tenang. Ramli. Tadi siapa minta tadi? Ramli. Dah ditunaikan. Orang sibuk nak baca ujub, dia minta Ramli lah pula. Baik, Abdullah bin Mas'ud berkata, Al-halaku fitnataini, kecelakaan itu pada dua perkara. Al-qunuta, orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Wal-ujub, yang keduanya wal-ujbi, orang yang ujub. Kebinasaan ni ada dua. Pertama, orang yang putus asa daripada nikmat Allah. Dia rasa frust dengan Allah, dia rasa frust, dia susah, dia miskin, dia sakit. Dia tak mau semayang, tak mau minta pada Allah, tak mau apa, dia pun tak mau orang. Pasal apa? Pasal dia rasa Tuhan tak bagi apa yang dia minta. Celaka orang ni. Sebab dia anggap Allah tu zalim. Yalah, kenapa Allah bagi saya sakit? Kenapa Allah bagi saya miskin? Jangan macam itu. Jangan persoalkan. Jangan duk menyanyi sambil duk persoal. Siap minta cabut nyawa lagi. Oh, kau cabutlah nyawaku, oh Tuhanku, mengapakah kau siksakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Mengapa ku disiksa? Mengapa aku dihina? Tak boleh. Tak boleh. Jangan ada perasaan macam itu. Adalah benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Adalah perkara lain tersimpan untuk kita. Adalah kebaikan untuk kita. Sabar jap. Jangan menjadi al-qunuta. Bukan kunut, itu sembahyang subuh. Kunut ni qunuta, orang yang putus asa. Yaqnatu min rahillah, orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Yang kedua yang membinasakan kita ialah ujub. Jadi ujub ni tuan-tuan, kadang-kadang dia datang daripada penyakit takabur, penyakit sombong. Daripada penyakit sombong takabur tadi, salah satu dia mari perasaan dia ujub. Dia duduk berjiwa dia duduk dalam batin dia duduk dalam hati dia duduk rasa bahawa dia lebih baik daripada orang lain. Sebab itu orang yang ujub, apa yang dia akan dapat? Orang yang ujub ni, apa benda yang dia akan dapat? Abi Alik siapa tu yang nyanyi minta cabut nyawa tu? Boleh Ustaz Datuk beritahu namanya? Cari sendirilah. Okey. Baik. Yang pertama,
sifat ujub ini akan membawa kepada sifat takabbur. Okey. Azlin ada satu lagu, tidak ku pinta lahir ke dunia, tidak ku minta cacat begini. Samalah. Ada lagu minta cabut nyawa ada. Kalau saja-saja menyanyi macam mana ustaz? Kita tukar lagu lain lah. Banyak lagi. Jangan putus asa Pak Suli Romli. Okey. Ustaz ada bela burung murai ke duk dengar bunyi? Itu panggil apa tu Ustaz Alif? Ada burung murai. Dia burung hantu. Dalam bilik saya ni tuan-tuan ada burung hantu. Kalau bangga tak pernah pi bazar ujub ke Ustaz? Dia benda tu kita perasan lagi baik daripada orang lain. Kalau dia tak perasan yang dia lebih baik pada orang lain, tak apa. Saya pun tak pergi pasar Ramadan. Jarang pergi, entah lama tak pergi. Tapi kalau benda tu kita cakap, tak ada menimbulkan riak pada kita, ujub pada kita, tak ada masalah. Ujub ni ialah dia duk rasa, dia rasa diri dia. Dalam man tu dia duk rasa. Dia duk rasa lebih mulia pada orang lain. Mana kita tahu hati orang? Hati ni, hak kita cerita ni ialah hati kita sendirilah. Macam saya ni duk ceramah pada tuan-tuan, saya duk rasa saya ni lagi bagus pada tuan-tuan. Ujub. Masalahnya tuan-tuan tak tahu apa perasaan saya saja yang dapat tahu. Jadi saya kena kontrol diri saya supaya jangan jadi ujub. Okey, bila tuan-tuan zahirkan ujub tadi, tuan-tuan tunjukkan zahir ujub tadi, maka pada masa itu jadilah naik satu peringkat lagi, nama dia sombong ataupun takabur bila tuan-tuan sebut. Jadi baik. Nazatul Shina Asyatul. Ustaz, tafakur sikit. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ustaz Alik buat mari kejap burung hantu tu. Ramai pula nak tengok burung hantu. Ustaz tak takut ke burung hantu? Tengok. Nak tengok burung hantu duk pejabat saya ni tuan-tuan, bunyi-bunyi burung hantu ni. Ni dia. Ni dia ni duk bunyi ni. Orang cin. Nampak tak? Cin. Kan? Cuma dia tak keluar asap, selalu keluar asap. Inilah tuan-tuan yang duk bunyi burung hantu tu. Ni dia ni. Kan? Dah ada dah. Ustaz, macam mana Ustaz Datuk kontrol diri daripada merasai ujub? Allah. Aduh, istighfar banyak-banyak. Doa rasa tu cepat-cepat istighfar. Kita kena ingat bahawa ada orang lain lagi bagus daripada kita. Kita ni insan yang lemah, dhaif, tak guna satu sen pun. Rasa diri kita ni lemah. Jangan duk rasa diri kita bagus. Ya, banyak amalan tak betul. Puan Jamilah Bacuk, suara sedap walaupun puasa. Haji Ayub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ainah Abdullah baru balik dari school. Wow. Okay. Yang kedua, apa bencana yang datang dengan sebab ujub? Dia tidak mengendahkan adab susila, tata susila, sopan santun. Orang ni akan kasar terhadap agama dan dia kasar pada manusia. Di antara kesan-kesan yang akan datang bila seseorang tu ujub, dia jadi kasar dengan orang lain. Dia tengking-tengkingnya orang-orang. Kadang-kadang datang budak pakai seluar jeans, pakai t-shirt semayang Zuhur, dia pula pakai jubah, tengking je. Pakai elok lah masuk dalam masjid tu. Wah, kan? Tuan-tuan pernah tengok kan orang jenis tu kan? Itu kesan daripada ujub. Apa salah jadi nak semayang? Biarlah janji tutup aurat.
dia pakai kain guni pun tak apa. Kadang dia rasa dia lebih up. Jaga-jaga tuan-tuan. Up, kadang-kadang kita down nanti Kang. Baik, kemudian yang ketiga, apabila dia beribadah, dia merasakan dia telah melakukan sesuatu ibadat yang besar, sesuatu yang berbudi kepada Allah, sedangkan dia lupa Allah Ta'ala bagi pada dia nikmat macam-macam, tak terbalas, sikit pun tak terbalas yang Allah duk bagi pada kita. Tapi dia duk rasa ibadat yang dia buat tu besar sangat. Ibadat yang dia buat tu besar sangat. Misalnya ni, dia duk masuk korban Yayasan Budi Insan ni. Orang lain masuk lembu, bahagian lembu dia ambil unta. Dia duk tengok orang isi borang, lembu. Tiba-tiba dia unta. Baru dia rantau. Aku unta. Apa kelas lembu? Kambing apa lah? Ni unta. Aku lagi bagus, aku unta. Dalam hati duk cakap. Duk perasan. Itulah nama dia riak. Itulah nama dia ujub. Banyak tuan-tuan. Sebab tu kita ni boleh tengok orang yang ujub ni daripada kesan. Kesan apa? Akhlak dia. Dah hampa tu korban kambing je pun duk diam-diam, Ustaz. Bagi aku dulu, aku ni unta. Nampak? Dia rasa hak dia buat tu besar, hak orang dia buat tu kecil. Ini nama dia kesan daripada ujub. Kita boleh tengok. Yang keempat, orang yang ujub ini dia telah ditipu oleh syaitan di dalam ibadahnya. Dia buat ibadah tu bukan lagi kerana Allah, sebaliknya atas tipu daya syaitan menipu ibadahnya. Dia buat kerja kerana manusia, dia buat kerja kerana nama, bukan lagi kerana Allah. Yang keseterusnya tuan-tuan, orang yang ujub merasakan bahawa dirinya tu di sisi Allah adalah tinggi. Sedangkan Allah menyebutkan orang yang tinggi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat kedudukan orang yang beriman dan orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darjat daripada orang lain. Dan salah satu ciri takwa ialah selamat dirinya, bebas dirinya daripada ujub. Kalau dia masih lagi ujub, maknanya dia belum lagi berada dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang keenam, keburukan ujub, kesan buruk yang datang daripada ujub ialah dia tidak akan memperbaiki amalan dia. Sebab dia rasa amalan dia tu dah betul bagus dah. Kalau orang tegur pun dia tak mau terima teguran orang. Kalau orang tegur dia pun dia herdik balik orang yang tegur dia. Dia tak suka ditegur, dia tak suka dinasihat. Dia tak datang masjid pun tak apa. Kalau orang tegur dia, dia merajuk, dia tak datang masjid lah. Ini orang ujub tuan-tuan. Yang seterusnya, tidak mau mendengar pendapat orang lain, pandangan orang lain. Kalau ada masuk pun dia potong, dia sangkal, dia tolak. Dia hanya kata, aku sahajalah yang betul. Baik, kita baca sekejap tuan-tuan komen-komen yang sedang masuk sekarang kita ni. Daripada Ardam Abdul Wahab, kiranya ujub ni dah ke arah tidak ikhlas lah ya Ustaz. Macam Ustaz katakan tadi. Ya, lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Ustaz, ada yang guna istilah zaman sekarang ni, kalau naik lift tak tekan, takkan naik lift sendiri. Tu namanya dia kena jolok. Kan? Memanglah, janganlah buat analogi lift dengan amalan. Janganlah buat analogi macam itu. Itu naik lift. Dalam kita hidup, dalam kita beramal, ya, jangan samakan dengan lift. Okey? Baik. Ustaz, kalau kita upload ngaji dalam grup tu kira riak tak Ustaz? Dia bergantung kepada hati. Persoalan hati saya tak boleh nak jawab.
Benda yang di-upload itu ialah baca Quran. Baca Quran bagus. Jadi bila kita tengok bagus, jawapan dia bagus lah. Masalah dia riak ke apa tu dia punya pasal, kita tak tahu. Tapi kita tengok dia duk baca Quran tu, silakan. Jadi kita tak boleh nak bagi markah pada hati. Itu bukan kerja kita, tuan-tuan. Baik. Kita kena ikhlas. Allah Ta'ala sebut dalam surah Bayyinah tu kan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah tu kan. Kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, dia jadi ujub. Dia buat kerana orang. Mak Razak, betul tu, setengah orang luar baik tapi hati selalu caci orang dari dalam. Masalahnya Allah nak tengok hati. Okey, masalahnya hati yang kita tak jaga, yang kita duk jaga luaran tak habis-habis. Baik. Kemudian Jamiah, lagu Cabuk Nyawa, lagu Selimut Putih. Faizal Daud, macam mana pula kalau rasa teruja ustaz bila nyanyi orang cakap sedap? Tu seronok kot no. Bangga kot kan. Tapi saya kalau orang puji sedap suara ustaz, saya kata tak sedap. Sebab suara saya tak sedap. Suara nak bagi orang bangkit tidur boleh, tak pun suara nak bagi cucu tidur. Okey. Nazirul Mubin, macam mana nak nasihat orang yang sombong dan ujub? Yalah, kadang-kadang kalau kita layan dia tambah-tambah sombong pula, buat dek je. Okey, buat dek saja. Kalau dia sombong, buat dek. Kita boleh sombong kat dia balik. Kan gaduh. Kalau kita tunduk, kita besarkan dia lagi, dia seronok. Kita buat tak peduli je. Jangan duk puji depan-depan pada dia. Jangan duk agungkan dia. Jangan kita duk membesarkan dia. Lama-lama bertambah-tambah riak. Buat bodoh sudah. Baik. Sal Rashid Cikci, dia rasa dia saja yang betul. Ustaz lagu filem Andalus. Andalas dah kot. Seri Andalas ada lah. Andalus tak ada. Andalus. Andalusia tu. Kat Sepanyol tu. Okey. Bila timbul cinta, itu pertarungan. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Rozita Muhammad Disa, ustaz cantik jam ustaz. Jam plastik, hadiah hari jadi hari tu ada orang hantar. Kan hari jadi saya kan tahun lepas dapatlah jam. Jadi saya janji, siapa yang bagi hadiah pada saya, kalau kuih saya makan, kalau serunding saya telan, kalau batang buruk saya makan, kalau baju saya pakai, kalau jam saya pakai, tak makan. Jadi siapa yang bagi hadiah saya pakai saja. Samsudin, ujub dan riak ada beza kan ustaz? Ya, ujub dalaman. Seorang-seorang dia duk perasan. Riak menunjuk-nunjuk. Okey. Nur Atika, ustaz lagu raya 1. Lagu raya berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu ayah keriangan bersyukur tak terkira. Puan Jamila, Hindi 1 ustaz. Dum mere dum. Bon polo kata roka sabka behna hai, de hazaru me meri behna hai, Syari Humar Nazira Harun. Ustaz pakai G-Shock ke? Ustaz seronok tengok ustaz berlakon 18 puasa. Alah 2-3 scene je, tak banyak pun. Baju raya tahun ni warna apa Datuk? Belum tentu lagi. Yang tahun lepas pun tak pakai. Tak adalah pakai, mana adalah kot. Melainkan kalau ada orang bagi. Mas Diana Idar, cantik warna jam. Nas Ibrahim, ustaz terbaca ada di media sosial, ada agamawan kecewa, ada babak dalam neraka filem 18 puasa.
Cerita sikit Ustaz berkenaan babak tu, boleh ke tidak? Soalannya tuan-tuan tengok sendiri filem tu, itu neraka ke? Soalan filem tu, betul-betul ke dia menggambarkan itu neraka? Dalam filem tu dia timpa adik durian, dia mimpi, dia dibawa ke alam lain. Tengah duk makan tu dia terkejut, dia lupa pada itu. Itu yang jatuh timpa durian tu. Dalam tak ingat tu dibawanya berjalan. Bukannya dia masuk neraka betul-betul. Bukan dalam filem tu sekarang kau dimasukkan ke dalam neraka. Bukan. Dia bermimpi. Okey, dia bermimpi. Bukannya dia duduk dalam neraka pun. Dan kita pun tahu tu bukan neraka. Tak boleh nak bayangkan neraka tu macam mana. Okey, jadi minta tengok betul-betul balik. Okey, mintalah orang tu tengok balik. Hang tengoklah filem ni. Cerita tu cerita bab apa? Yang betul-betul orang yang nak pakai nu kalimah Allah nu. Orang kafir nak pakai kalimah Allah. Hang suruh dia bercakap bab tu. Dia buat statement sekali. Tegur, tahankan kalimah Allah. Bila orang kafir guna kalimah Allah, nanti dia katanya Allah tu ada anak. Itu betul tu. Penggunaan tu mereka minta betul tu. Bukan tipu-tipu, bukan mimpi-mimpi dah. Memang fight tu. Nak guna dah. Setuju ke kita Allah tu ada anak? Kenapa diam pula bab tu? Tengok betul-betul cerita ni. Adakah itu cerita bahawa isi neraka? Ataupun ceritanya betul-betul keadaan dalam neraka? Tak. Dia bermimpi. Dia dibawa untuk menyedarkan dia. Saya cakap dalam FB Live saya dengan satu profesor baru ni. Saya sebut daripada mana timbul? Timbul bila ada orang yang dia koma. Dia koma. Dalam koma 2-3 bulan tu, tak sedar tu, dia nampak macam-macam benda. Jadi bila dia sedar daripada koma, dia tak tahu nak habaq dekat orang macam mana, nak ajak orang supaya berubah. Okey, jadi itu bukannya itu gambaran neraka betul, bukan. Jauh panggang daripada api lah. Sebab tu dia akhirnya sebut dia bermimpi. Bukan dia duduk dalam neraka. Harap fahamlah. Nah, Ustaz berbuka apa hari ni belum tahu lagi. Apa orang bagi makan, saya makan. Sebab saya makan di sekolah saya. Apa yang orang masak, saya makan. Saya berbuka di sekolah dengan makcik-makcik, dengan pakcik-pakcik. Mereka bagi apa dekat saya makan sajalah. Alhamdulillah. Ustaz Datuk, ada tawaran dari Astro ke musim Ramadan ni? Bulan Ramadan ni baru satu rakaman Astro. Ya, tapi rakaman Astro dah dibuat sebelum Ramadan yang lepas. Maklumlah puasa kan. Selepas Hari Raya ni ada lagi untuk rancangan baru saya. Ada 2 rancangan baru. Saya jadi host. Nantikan rakamannya akan dibuat selepas saja cuti raya, insya-Allah. Baik, kemudian Assalamualaikum. Redam Abdul Wahab, kadang upload bila beribadah tu bukan kerana riak, tapi niat nak mengajak, tak kerana Allah. Ada pula kat belakang tu kan. Jagalah hati, jangan dikotori. Okey. Bunyi guruh di sabak berenang. Okey. Ikhlas kerana Allah. Ustaz handsome, betul kan? Macam pernah dengar soalan tu. Yusra Big Box, Ustaz, saya ahli dari SubG, pelawak stand up dari Sabah. Bolehkah saya minta video Ustaz ceramah pendek tentang puasa khas untuk FB page SubG? Boleh Untuk dakwah ni jalan je, hubungi saya punya PA. Ya, tengok di nombor Facebook saya ni, di wall ada nombor PA saya, boleh call di situ. Kalau bangga dengan kerja hebat dari kawan-kawan lain tu ujub ke? Dia rasa dalam diri dia. Tak tahu
Ujuk ni bukan disebutkan. Ujuk ni dia sendiri duk perasan. Duk perasan dia lagi bagus pada orang. Itulah ujuk. Jangan ada perasaan tu. Ramainya orang ikuti Ustaz Datuk 2013 orang. Oh, ramai ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan-tuan. Dia pun tak tidur. Kan tak tidur. Ustaz nyanyi lagu Hel Ame. Nak lagu apa Hel Ame? Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Maaf Ustaz, saya bertanya sebab saya yang selalu nyanyi. Faizal Daud. Okey, Ustaz Datuk berapa orang cucu? Seorang. Okey, seorang saja cucu. Abi Alid boleh tanya soalan. Bila tiba-tiba nak merasa ujub, cepat-cepat istighfar. Aiza Adnan. Betul. Ustaz, lagu Hindi Ustaz dah nyanyi dah, sekali cukup. Maimun Ibrahim. Okey. Bib Azmi, terima kasih. Kalau ada orang yang mengajar masakan secara live, lepas tu dia memuji-muji masakannya itu, dikira ujub tak Ustaz? Saya dah kata pada tuan-tuan, ujub ni benda dalam hati. Saya tak tahu nak bagi markah, bergantung pada dia punya hati. Dia dengan Tuhan je lah. Dia dengan Tuhan. Kalau dia kata sedapnya masakan tu, tak, mungkin dia gurau ke, mungkin dia melawak ke, mungkin skrip ke, mana kita tahu kan. Ujub ni benda di dalam hati. Sihat Ustaz, aura positif berseri-seri, no comment. Ujub dalaman, riak luaran, Dex. Ya, correct. Mira Muhammad Daud. Okey. Alhamdulillah, bagi jam boleh nampak lama. Pak Suli Ramli. Okey, ujuk dalam hati, riak menunjuk-nunjuk. Pandai sekali mengajar. Ustaz, lagu Pergi Tak Kembali Ustaz, Wasli Wajidi. Setiap insan akan merasa saat perpisahan, terakhir dunia yang fana akan ditinggalkan hanya amalan yang dibawa. Maimun, dengar lagu raya rasa macam nak balik dah mula. Balik kampung. Asmani Zamira, my classmate. Kelas bersaut semua. Cucu sihat ke? Cucu sihat. Udah pandai meragam, tak nak riba, tak nak turun ke lantai saja. Aduh. Asmani Zamiran, saya cadang nak balik ke Bersaut lah. Ya, jumpa kawan-kawan dekat-dekat raya ni. Nanti insya-Allah saya hubungi Hasmani Zamiran. Hasmani Zamiran ni tuan-tuan, dulu waktu saya pengawas sekolah, dia pun pengawas juga. Dia setiausaha pengawas, kelab pengawas. Kan? Jiran saya tuan-tuan. Okey, Lin Arifin, jangan menyanyi lagu raya Duke, Pobia ni. Tengah duk jahit baju customer ni. Sabar. Lin Arifin, saya doakan anda sihat. Ya, dan mengejar jahit baju orang tu anda dapat sampai ke garisan penamat. Dapat siap sebelum raya. Jangan tidur Anwar Mastura, bagaimana nak istiqamah dalam melakukan sesuatu perubahan? Jangan biarkan satu saat berlalu tanpa pahala. Satu, aku tidak ada masa untuk membuang masa. Aku nak hapuskan dosa sebelum aku sudah ditinggalkan atau meninggal. Itu pegangan yang sentiasa ada. Mudah-mudahan kita istiqamah. Baik Ustaz, lagu Madu 31 Ustaz. Hai senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia ana yang empunya. Ustaz, santau makanan apa? Kena pantang boleh bagi pencerahan. Saya baru kena, dah buang dah. Jangan makan rebung, jangan makan benda yang tajam, jangan makan benda yang berbisa, jangan makan sesekali. Sampai sekarang saya tak makan benda yang berbisa. Limau air perah, limau pun saya tak minum.
apatah lagi rebung, apatah lagi air tebu yang tajam-tajam. Bisanya saya tak minum sampai sekarang, tak makan. Royut 18 puasa memang best, banyak pengajaran, yang tibai pun banyak. Payah nak cakap. Pungguk merindu datuk bagi kalau dah jodoh. Kalau jodoh tak kemana adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Nur Amira Rosli cerita lakonan ustaz tu, dia bukan pergi neraka, durian jatuh, dia tergambar, dia terbayang keadaan neraka. Ya, bukannya dia masuk neraka betul. Ya apalah, pening pala Ustaz syok tengok cerita je, raya tak klik bertukur ke? Semalam saya dah balik. Raya kan balik lah kot. Syahrin Azhar, Ustaz, boleh ke kalau solat berjemaah tapi pergerakan makmum agak jauh dengan imam? Contohnya imam sujud, dia baru rukuk, imam duduk antara dua sujud, dia baru sujud. Jangan sampai ketinggalan pergerakan imam dengan imam, 2 atau 3 pergerakan yang besar. Jangan sampai ketinggalan. Okey. Cukuplah tuan-tuan. Siapa yang nak korban, jom kita join Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.